thank you for Allah. Dengan perbanyakkan mengucapkan Alhamdulillah, tak kira ketika dengar kuliah pun dalam hati sentiasa berzikir. Kalau kita tak ucapkan kalimah thayyibah itu, maknanya kita dah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Dengan kita memperbanyakkan menyebut kalimah thayyibah, iaitu Alhamdulillah. Dan yang kedua, kita mestilah merasakan kesyukuran itu dengan kita melakukan amal ibadah, seperti solat tadi, seperti zikir kita. Itu insya-Allah dengan adanya itu, ini cukup membuktikan kita rasa diri kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Al-Imam Rajab rahimahullah taala. Macam mana nak dapatkan rasa kesyukuran? Dengan 3 perkara, iaitu dengan bil qalbi, dengan hati kita, dan yang kedua bil lisani, iaitu dengan lidah kita, percakapan kita semua, dan yang ketiga bil jawarih, dengan anggota badan kita. Kita lakukan solat, kita petang-petang balik daripada kerja semua, kemudian datang kemudian kita mungkinlah dapat hidayah, atau kita rasa malam ni rasa macam tak tenang di hati ni, mungkin jom ajak kawan-kawan untuk sama-sama pergi ke surau untuk solat secara berjemaah. Lagi afdal untuk kita tunggu untuk dalam sesi pengajian selepas solat. Ini yang Nabi dengan para sahabat lakukan. Bukan dalam masjid saja sembahyang solat hanya semata-mata, tak. Masjid bukan dibina untuk solat semata-mata, tapi ianya untuk ibadat segala-galanya, merangkumi dengan sesi adanya pengajian dari segi agamanya, pengajian dari segi akademiknya, semuanya kita lakukan di dalam masjid. Itu yang kita nak, itu yang target utama yang Rasulullah SAW nakkan, untuk umat dia buat masjid semata-mata untuk sesi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bukan hanya solat, lepas solat balik bumbu, tak. Lepas solat tunggu, ada kuliah tunggu, tak lama sekejap pun jadilah. Sebab Rasulullah SAW ada mengatakan, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Jadilah kamu ni sebagai pengajar. Tak boleh pengajar pun tak apa, Rasulullah sebut muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Dan yang ketiga, tak boleh juga belajar, tak boleh, janjilah sami'an, iaitu mendengar saja. Kita tak mampu nak belajar tinggi-tinggi, tak apalah, kita duduk dalam surau, duduk dalam masjid semua untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang ustaz ataupun sang murabbis yang sedemikian itulah. Mana yang sampai ke depan tu dia jadi imam ke, ataupun dia untuk bagi sesi kuliah, semuanya itu jadi dikategorikan sebagai sami'an. Dan Rasulullah sebut janganlah kamu jadi wala takun rabi'an. Yang keempat ni iaitu fatahli, orang yang suka mencela, orang yang suka menghina, mengutuk. Apalah ustaz ni, dalam ustaz baru kan, tak famous pula tu, tak masuk tanyalah ustaz, tak masuk ustaz, tak masuk mana-mana lah kan, pentas dakwah ke apa dia tak masuk, tiba-tiba nak ke depan pula. Tak dikira macam tu. Kita dengar, kita jadi orang tawaduk, duduk dalam surau, hormat siapa yang nak bagi ucapan ke, bukan setakat saya je, mungkin ada pengurusi majlis ke kan, imam ke, sufat ke, contoh dia nak bagi arahan suruh rapatkan sofa, semuanya kita kena ikut sebab Rasulullah SAW menyebut wala takun rabi'an fatahli, jangan jadi orang yang mencela. Baik, panjang itu yang pertamanya. Baik, yang keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan pengorbanan beliau, dengan perjuangan beliau, dapat kita rasakan lagi nikmat iman, nikmat Islam yang berada di muka bumi Malaysia ini. Alhamdulillah. Baik, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para jemaah yang saya hormati sekalian, sebelum kita lanjutkan kita punya perbicaraan kita pada malam ini, sebenarnya sepatutnya pada malam ini Ustaz Adim yang dah maklum lah kan, Ustaz Adim. Jadi beliau ada program malam ni, program apa katanya, Amal Islami katanya. Ada program dah. Itu pun dia bagi last minute tu. Saya sebenarnya tak sempat nak pergi rumah sebenarnya. Jumpa pun pinjam kawan je ni. Saya daripada bengkel kereta sebenarnya. Kereta tak boleh start. Pagi tadi sepatutnya ada kuliah duha, tapi tak dapat nak pergi.
tengah-tengah bawah kereta mati juga. Kereta mati terpaksalah cari-cari kedai bengkel kereta semua. Kemudian lambat, set pula tertinggal dalam kereta. Jemaah sana call tak dapat. Tapi sebelum tu saya dah maklumkan dah, cuma jemaah AJK tu tak sampaikan kepada orang yang sepatutnya di situ. Alhamdulillah kat situ ada kecelakaan sikit. Last time minta maaf semua. Dia kata, oh ya ke, saya pun tak dapat makluman sebenarnya ni. Jadi kita pun dengan senang diri minta maaf semuanya. Dah settlekan kereta semuanya. Ingatkan sempat lah saat dia call. Syekh hantar free tak? Malam dia cakap free. Nak pergi Rawang ni, ada kuliah Ustaz best lah kat sana kan. Dia kata, gantikan lah boleh. Dia kata, gantikan. Mana? Dekat Kelang. Dekat tempat surau yang pernah wakafkan kapet. Dekat Gontori, dia kata, dekat Mahasiswa Setian. Oh, itu anak lah yang sendiri ambil. Ambil kapet tu dengan engineer. Saya dah terus dengan anak murid masa tu, ambil kapet tu. Terima kasihlah banyak-banyak sebab surau ni yang mewakafkan kapet. Mudah-mudahan dengan wakaf tu, insyaAllah akan berjalan dengan amal bedah kita lah, insyaAllah. Jadi lepas tu Ustaz Adi pun cakap lah, boleh tak gantikan? Boleh. Tapi tengoklah kalau sempat macam mana kan. Itu pun siap-siap kereta tadi buat tukar generator kereta. Habislah juga sikit, siap-siap pukul 6. Sampai sini semua dah tak dan nak maghrib secara berjemaah dengan para jemaah semua. Pastilah semaya sorang-sorang kat situ. Tak dapatlah 27 darjah ni. Perempuan semuanya dapat, tuan-tuan semua dapat. Saya tak dapat sorang-sorang je. Jadi tak apalah. Janji sebab ini adalah amanah. Bukan amanah daripada Adim Ustaz Adim, tapi amanah daripada Allah sendiri. Bukan Ustaz Adim tu. Dan sebenarnya amanah ni datang daripada Allah. Allah mewakilkan kepada Adim, Ustaz Adim tu, kemudian Ustaz Adim mewakilkan kepada saya lah. Mudah-mudahan tak kisahlah siapa kat depan ke. Hatta kalau tuan-tuan sendiri kat depan pun lagi afdal ni. Sebab yang kat depan ni semuanya para ummahat, para ibu-ibu, para abah, para ayah-ayah ni semua ni. Jadi malam ni kita sesi perbincangan atau perkongsian je lah perkongsian apa ilmu saya ada. Kita boleh sama-sama lah sama-sama beroja pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan pergantian saya di masa Adi ni, insyaAllah mungkin malam ni saja. Sebab dia, saya difahamkan dia bawa kitab Arba'in, hadis Arba'in, hadis 40 kan. Tapi tak apalah, ikut tu lah. Kalau tuan-tuan nak saya teruskan apa yang dah diteruskan Ustaz Adi, tak apa. Atau kita nak umum, kita nak sembang-sembang secara ilmiah pun, insyaAllah sama-sama lah. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, insyaAllah saya memperkenalkanlah diri ni. Takut nanti siapa lah kat depan ni membimbing seorang-seorang kan, dengan tak pakai serban ni, dengan ada lidah hijau kat leher ni. Siapa ni? InsyaAllah mudah-mudahan dengan perkenalan kita ni akan menambahkan lagi silaturahim antara saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan ingin mendapatkan satu rasa kecintaan ukhuwah fillah. InsyaAllah. Baik, Arif Namsi Muhammad Syarifuddin bin Mustafa. Saya berasal daripada Rantau Panjang, Kelang. Rantau Panjang Kelang, situ. Kemudian alhamdulillah sekarang dah berumur 24 insyaAllah. Dan sekarang berkhidmat. Sebelum ni saya berkhidmat di tempat Ustaz Azrul. Sama je, saya, Ustaz Adi, Ustaz Setia semua satu geng lah tu. Daripada bawah kita orang naik atas sikit, naik atas. Semua kita orang dah macam sekepala lah kalau orang muda cakap kan. Kita orang dah sekepala lah kami semua. Jadi asalnya kami dekat tempat Ustaz Azrul. Kemudian kami berhijrah ke Ustaz Safidin. Dan lepas Ustaz Safidin, saya alhamdulillah saya dengan Ustaz Setia sekarang mungkinlah diberikan kekuatan oleh Allah untuk membangunkan mahat sendiri. Rasanya tuan-tuan semuanya dah maklum, Ustaz Setia mungkin dah umumkan sebelum ni kan. Jadi nama mahat tu Tahfiz Arabic Al-Gontori. Kita balancekan Quran dengan bahasa Arab. Biar nanti kat sana ada bi'ah bahasa Arab. Kita nak jadikan sebab apa nama Tahfiz Arabic Al-Gontori? Sebab Al-Gontori itu ambil daripada Gontor, tempat Ustaz Setia sendiri. Tahfiz tu tempat daripada saya, sebab saya pun lepasan daripada Raudhah Tahfiz Al-Quran di Sungai Serai tahun 5 tahun lepas lah lebih kurang. Kemudian alhamdulillah sekarang ni kami jadi mudir lah lebih kurang. Mudir, nak kata mudir pun saya pun segan juga jadi mudir kan. Muda-muda jadi mudir pula kan. Tengok rasa tak kot. Sebab ni Mahat Tahfiz ni kita bersama jemaah pun ada menyumbangkan, ada sedikit nyumbangkan
baik duit, baik benda, baik katil ke ataupun kapet semua tu, itu bukan saya punya mahat dengan Ustaz Setia sendiri, tak. Kita punya mahat, kita yang punya, kita semua. Sebab bukan duit saya dan duit Ustaz Setia saja, tapi kita kongsi sama-sama dengan duit harta para jemaah semualah, baik sini, baik masjid surau yang kat luar sana. Jadi sama-sama, semuanya bukan mahat kita. Sebab kita kat sini ni bukan kita punya sendiri. Diri kita pun bukan milik kita sebenarnya. Semuanya adalah sementara. Yang kekal adalah di akhirat sana. Kita ni semuanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan cuba kita elakkan, ni aku punya, ni milik aku. Tak. Ini pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi belum pasti lagi. Ada yang mengatakan ini belum pasti lagi lah. Ada yang boleh cakap yang ni pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Nanti kan katanya skema kan. Kata ini baiklah pula. Tapi tak. Itulah yang hakikatnya. Hakikatnya sepatutnya cakap. Tapi kita orang Melayu, jadi kita cakap simple je kan. Shortcut lah orang kata. Shortcut. Jadi tak kisahlah. Yang penting dia cakap macam tu. Yang penting dalam hatinya ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Macam mana ni? Nak bawa hadis arba'in ke ataupun kita umum saja? Biasa saya pun baru hadis arba'in. Tapi hadis arba'in ni dah sampai mana masa tadi? Ingat? Rasa je. Biasa masa saya belajar dulu yang bawa buku anak murid. Tapi malam ni guru je yang bawa kitab, buku. Anak murid tak apa, jadi macam tu kosong. Tapi tak apa, sebab kita semua dah kita dah berpengalaman, jadi benda masuk je kan, hafal je semua. Kita sampai dia sikit, kita baca hadis Quran sikit, so para jemaah dah boleh hafal dah. Tapi tak apa, nanti Ustaz jangan suruh kan. Kami tak bawa buku, tapi kami bawa iPad. Kami salib dengan iPad ni. Sama je tu. Book not je. Notebook je. Notebook tu, buku kecil. Tak kisahlah. Janji apa yang baik tu boleh kita sama-sama ambil, dan apa yang tak buruk tu, apa yang buruk itu sama-sama lah. Jadikan itu sebagai sempadan sahaja. Baik, insyaAllah mana ni hadis arba'in boleh ke, ataupun saya nak kat saya ni sebab baru je dalam bidang bagi kuliah berdakwah ni. Sebenarnya saya je kuliah-kuliah dengan anak murid je. Kita kan sekolah tahfiz, jadi kita bagi kuliah lepas subuh, lepas maghrib dengan anak murid je, tentang belajar, tentang ilmu semuanya tu, tentang Quran. Jadi sekarang lah, selepas saya berhijrah menjadi orang bawahan orang, jadi sekarang dah jadi orang atasan dia kan. Kita dah buat mas sendiri. Jadi saya dengan Ustaz Setia tu fikir-fikir, okey dah sampai masa ni lah untuk anak keluar, untuk kita sama-sama cari dana, untuk kita sama-sama refreshkan balik ilmu-ilmu kita yang dah pernah belajar tu, untuk kita sampaikan dekat orang. Ya betul, kalau kita belajar, satu cara untuk kita nak mengingatkan apa yang kita belajar adalah dengan kita menyampaikannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang antara kamu ni Rasulullah sebut, orang yang belajar Al-Quran, itu khususlah umumnya. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang menyampaikannya. Sebab itu Rasulullah SAW sebut menyampaikannya, supaya itu adalah satu teknik untuk kita mengingatkan apa yang telah kita belajar. Bukan sekadar Al-Quran sahaja, tapi malahan dengan ilmu-ilmu agama lain pun, baik fiqah, baik tauhid, baik tajwid, semua tu dengan kita mengajarkan balik kepada orang. Memang kita kena mengajarkan balik, sebab kita ni manusia biasa. Afatul insan an-nisyan. Pepatah Arab ada mengatakan afatul insan an-nisyan. Penyakit manusia ni adalah pelupa. Sebab kita kan manusia, ambil daripada bahasa Arab dia, nasya, iaitu lupa. Jadi kita ni afatul insan an-nisyan. Jadi disebabkan kita ni ada sifat pelupa, sebab itu Rasulullah SAW suruh kita mengajarkan balik. Sebab itu adalah salah satu cara untuk kita nak mengingatkan balik apa yang telah kita pelajari. Dan itu adalah salah satu juga daripada 5 kategori yang mana satu imam dengan anak muridnya bertanyakan tentang hak-hak Al-Quran. Satu kitab, satu cerita dialog antara anak murid dan sang murabinya yang menceritakan apa hak-hak Al-Quran.
apa hak-hak yang kita kena bagi terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang disebutkannya ada 5. Yang pertama, untuk kita belajar ataupun kita membacanya. Itu yang pertama, kita belajar Al-Quran untuk kita membacanya. Tapi bukan sekadar belajar, sekadar kita membaca Al-Quran itu sekadar macam tu je, tapi kita tak jaga hukum hakam, kita tak jaga makhrajnya. Kadang-kadang kita fail dengan makhraj. Kita ambil dekat Al-Fatihah je lah. Tuan-tuan dan sekalian, kita ambil dekat Al-Fatihah. Cuba kita cek balik Al-Fatihah kita. Dengan sebutan tu dah tepat ke belum? Walaupun kita ni orang Malaysia, lidah ni orang kata lidah Jawa je. Lidah Jawa. Saya tak orang Jawa. Saya bukan orang Jawa. Tapi orang lah, ustaz-ustaz selalu cakap. Maklumlah orang Jawa kan, lidah-lidah Jawa. Jadi apabila mengatakan, contohlah kita baca, kita ambil Al-Fatihah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita Alham. Kalau ada yang dengar kadang-kadang Alham, itu dah salah kalau ikut hukum tajwid sendiri. Alham. Sebab itu kita diharuskan untuk belajar Al-Quran tepat dengan sebutan dia. Kalau kita punya nada yang tak sama dengan Arab sana kan, Pak Arab sana, Tok Syekh kita yang ke Arab sana itu memang tak sama lah. Sebab kita ni lidah-lidah orang Melayu, jadi nak sama betul-betul memang tak dapat. Atau kalau kita pergi dekat Mesir, sebelum ni saya saya belajar di Mesir, pernah ke sana.